kita berdoa. 我们一同祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. 我们在天上的父神，感谢你，我们拥有像你这样的神。 Dan kami bersyukur bahwa Engkaulah Allah kami. 感谢你，你是我们的神， Engkau berkenan menjadi Allah atas kami pribadi yang hina ini. 你仍然喜悦成为我们的神。 Oleh sebab itu ya Tuhan, kami datang sebagai umat-Mu. 因此，神啊，我们来到你面前，神为你的子民， Kami rindu kami mendengar suara-Mu. 我们渴慕聆听你的话语。 Terlebih daripada itu, hidup kami boleh diubahkan seturut kehendak. 更重要的是，我们的生命能改变，根据你的旨意。 Berkati kedua hamba-Mu 祝福你的两位仆人， dan setiap kami juga yang mendengarkan firman-Mu. 也每一位聆听神话语的人， Kami berdoa biarlah firman itu mengubah hati kami. 让神的话改变了我们， Agar sungguh-sungguh Engkau betul-betul menjadi Allah kami. 让你真正成为我们的神。 Terima kasih Tuhan. 主啊，感谢你， Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman hidup itu kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，生命的神， Amin. 阿门。 Shalom saudara-saudara. 大家平安。 Kita bersyukur kita sudah menyelesaikan pembahasan dari kitab Hakim-Hakim. 感谢神，我们学完了四世纪。 Dan hari ini kita akan masuk ke kitab yang baru, 今天我们进入新的， yaitu kitab Rut. 就是路得记。 Saudara, sebelum kita memulai pembacaan dari Alkitab kita, 我们阅读圣经之前， izinkan saya bertanya sebuah teka-teki kepada saudara-saudara 我 sekalian. 我先问你们一个问题： Saudara, saya mau tanya, di Alkitab kita ada berapa banyak kitab yang diberi judul nama wanita? 我想请问一下，在我们的圣经里有几卷书以女性的名称为书名？ Sudah ada satu tadi ya, Rut. 刚才已经有了一个，就是路得记。 Nah, silakan saudara boleh pikir sejenak, saya kasih beberapa detik. 你们可以试想一下。 Sudah? Oke, siapa yang ketemu lebih dari 10? 谁找到超过10卷呢？ Yang ketemu 10? 哪一个人找到10卷书？ 5 deh 5. Kita lagi U- lelang ya saudara ya. 5 5. 卷书、 Tidak ada? 4? 4卷书呢？ 3? 3卷书、 3? 3卷书呢？有没有？ 2 deh 2. 2卷 Ada 书， juga. Jadi 1 semua ya, Rut aja ya saudara ya. 这有1卷书吗？这有路得记吗？ Saudara ada 2 ya saudara. 就是有2卷 Satu 书， lagi kitab Esther, bukan Esther yang ini. 另外一个就是以斯帖记。 Tapi saudara, 2 kitab ini kontroversi juga sebenarnya. 这2件事呢，就是非常有争议的。 Selain karena ini pakai nama wanita dan pada zaman itu jarang sekali, 除了以女生的名成为庶名，当时是很少的。 kitab Esther itu kalau saudara baca, tidak ada kata Tuhan di situ. 在以斯帖记没有神这个字， Bagaimana kitab suci tidak ada kata Tuhan? 圣经里面圣经的一卷书，但是没有神这个字，怎么可能呢？ Di situ kita melihat tetap ada tangan Tuhan yang ajaib itu. 但是我们在那里看见神奇妙的作为。 Tapi di sisi lain, 另一方面呢， Esther itu adalah seorang ratu, 以斯帖就是一个皇后， sangat terhormat. 是非常尊贵的。 Sedangkan Rut, 路得呢？ Rut ini orang kafir, 路得是外邦女子， seorang Moab yang melakukan kawin campur dengan lelaki Yahudi. 是一个摩押人与犹太男子通婚， Dikisahkan menjadi janda pula. 在故事中成为寡妇， Dan tentu sebagai orang Moab dia punya Allah yang berbeda Jangan dengan we- Israel. 成为摩押人，他的神线跟以色列的神不一样。 Israel punya Yahweh, 以色列名就是耶和华， sedangkan Moab punya Kamos. 摩押就是寂寞神， Sangat kontroversial. 是充满的争议。 Tapi mengapa wanita seperti ini catat 但是为什么这种女子在圣经里有记载呢？ bahkan diberi kitab khusus? 更何况也成为了一个庶民。 Tentu karena dia punya kisah dan peranan yang spesial dalam sejarah keselamatan kita. 当然，他在人们救赎的历史有特别的角色。 Saudara, kita akan mempelajari justru dari perempuan kafir ini dan kita akan melihat bagaimana iman dan komitmennya terhadap Tuhan yang begitu kuat. 我们就是从这个摩押外邦女子学习，她对神的信心和心智非常的坚固。 Saudara, mari kita buka Rut pasal 1. 我们一起打开路得记1章， Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Satu pasal kita akan baca. 路得记1章1到22节。
akan dibacakan secara berganti-gantian dalam bahasa Indonesia dan Mandarin. Saya akan memulai terlebih dahulu. 我们轮流念。 Silakan saudara memperhatikannya pada Alkitab masing-masing. Pada zaman para hakim memerintah, terjadi kelaparan di tanah Israel. Seorang dari Bethlehem di Yehuda bersama istri dan kedua anaknya laki-laki pergi ke daerah Moab untuk menetap sebagai pendatang. Nama orang itu Elimelech, nama istrinya Naomi, nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang Efrata dari Bethlehem di Yehuda. Mereka tiba di daerah Moab dan tinggal di sana. Kemudian Elimelech, suami Naomi, mati, meninggalkan Naomi dengan kedua anaknya. Keduanya memperistri perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Mereka menetap di sana kira-kira 10 tahun. Lalu Mahlon dan Kilion, dua-duanya mati. Perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian ia berkemas bersama kedua menantunya dan pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi mereka makanan. Ia berangkat dari tempat tinggalnya bersama kedua menantunya. Ketika mereka sedang di perjalanan pulang ke tanah Yehuda, 第8节，拿俄米对2个儿媳说：“你们个人回娘家去吧，愿耶和华恩待你们，像你们恩待已死的人与我一样。愿耶和华使你们各在幸福家中得平安。”于是拿俄米与他们亲嘴，他们就放声而哭，说：“不然，我们必与你一同回你本国去。”拿俄米说：“我女儿们呐，回去吧。为何要跟随我去呢？我还能生制做你们的丈夫吗？我女儿们呐，回去吧！我年纪老迈，不能再有丈夫。既或说我还有指望，今夜有丈夫可以生子，你们岂能等着他们长大呢？你们岂能等着他们不嫁别人呢？我女儿们呐，不要这样！我为你们的缘故，甚至走骨，因为耶和华伸手攻击我。” 2个儿妇又放声而哭，二儿把与婆婆亲嘴而别，只是路得舍不得拿俄米。拿俄米说：“看哪，你嫂子已经回她本国和她所敬拜的神那里去了，你也跟着你嫂子回去吧。”路得说：“不要追我回去，不跟随你，你往哪里去，我也往哪里去；你在哪里住宿，我也在哪里住宿。 你的国就是我的国，你的神就是我的神。你在哪里死，我也在哪里死，也葬在那里。除非能使你我相离，不然愿耶和华重重的降罚于我。” ketika Naomi melihat Rut bersikeras untuk ikut, ia berhenti, berkata-kata kepadanya. Keduanya berjalan sampai tiba di Bethlehem. Ketika mereka tiba di Bethlehem, seluruh kota itu gempar karena mereka. Perempuan-perempuan berkata, "Naomi-kah ini?" 20节，拿俄米对他们说：“不要叫我拿俄米，要叫我玛辣，因为全能者使我受了大苦。我满满的出去，耶和华使我空空的回来。耶和华降祸于我，全能者使我受苦。既是这样，你们为何还叫我拿俄米呢？” Demikianlah Naomi pulang bersama Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut kembali dari daerah Moab. Mereka tiba di Bethlehem pada permulaan panen jelai. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. 读经到此， Saudara-saudara, kitab Rut ini sangat dramatis dan imajinatif. 路得经呢是好像戏剧，还有很有想象力。 Oleh sebab itu tadi saya ajak saudara baca semua ayatnya. 因此呢，我让他们全部经文读。 Saudara, saya percaya kalau kita tadi baca, mungkin beberapa kita tuh langsung punya imajinasi kita masing-masing. 我相信你们刚才阅读圣经的时候，当然你们就马上就有想 Kita 象 langsung 力。 melakukan visualisasi, pikiran kita pun ikut membayangkan apa yang terjadi pada saat itu. 我们就马上设想当时所发生的情况。 Kita bayangkan ada satu keluarga, lalu mereka menikah, itu laki-lakinya pada mati semua. 我们想象有一个家庭，后来他们成家了，结果呢，所有的男子去世了。 Kalau tadi ada nangis-nangis dengan suara keras, mungkin kita juga membayangkan, waduh nangisnya kayak apa tuh ya. 他们也是放声而哭。 Dan saudara, memang banyak penafsir yang mengkategorikan Rut ini sebagai salah satu novela. 很多解经家说，路得记分类为短篇的小说， Lebih pendek dari novel, 比小说更短， tapi lebih panjang daripada cerpen atau cerita pendek. 比短篇故事更长。 Bukan saja karena kuantitas katanya disebut novela, 不只是因为它字的数量， tapi juga karena kualitas dari penceritaan kitab ini. 也是它的文学的价值。
Jadi seperti pada umumnya kalau sebuah drama, novela ini juga ada strukturnya. 好像一般的连续剧，这个短片的故事也是有它的结构。 Nah, saudara-saudara, ini struktur kitab Rut secara singkat saja. 这是路德记的结构。 Ya, saudara kita baca di pasal 1 tadi. 我们刚才读的路德记1章， Nah, saudara bisa lihat klimaksnya yang paling bawah ya, maksudnya turunnya permasalahan terbesar itu di pasal 1 justru. 就是第一个出现问题在第1章。 Nah, oleh sebab itu kita akan melihat pasal 1 strukturnya seperti ini, saudara. 我们看路德记1章的结构， Ada 2 masalah yang muncul, 出现2个问题， lalu ada 3 respon terhadap masalah. 对问题的3种回 Lalu 应。 kita akan melihat interpretasi penulis kitab Rut ini terhadap masalah itu. 我们就看这个作者对问题的回应怎么样解释。 Mari pertama kita lihat dari 2 masalah yang ada. 我们先看出现的2个问题。 Dimulai dari ayat 1. Pada zaman para hakim, memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. 第1节，当士师记病症的时候，国中遭遇饥荒， Saudara, jadi memang bersambung. Jadi ini pada zaman para hakim. 就是连续了士师记。 Kita baru saja melewati kitab hakim-hakim. 我们刚学完士师记， Tapi ini hakim siapa yang dimaksud? 但是是哪一位士师呢？ Tidak dituliskan. 没有记载。 Lalu kalau kita tanya lagi, ada kelaparan di Israel, berapa lama kelaparannya? 如果我们问有饥荒是多长时间的饥荒呢？ Kapan? Tahun berapa? 什么时候？在哪一年？ Tidak diberitahu juga. 也没有记载。 Kalau ditanya lagi, karena apa kelaparannya? 原因是什么呢？ Tidak diberitahu juga. 也没有记载。 Tapi saudara, ada satu keluarga yang pergi dari Bethlehem 有一个家庭从伯利恒搬出去， dan pergi ke daerah Moab. 他们搬到摩亚地区。 Saudara, ini sebuah ironi sebenarnya. 其实这是一种讽刺， Karena Bethlehem sendiri itu artinya adalah rumah roti atau bahkan lumbung roti. 因为伯利恒的意思就是面包之家。 Saudara, bukankah nama kota itu biasa mencerminkan artinya? 一般城市的名字包含了它的意思。 Misalnya kota kita tercinta, 比方说我们的城市 Surabaya. 是谁？ Saudara, artinya paling sering diyakini gabungan 2 kata ini ya. 最时常的含义就是 Surabaya, hiu dan buaya. 鳄鱼和鲨鱼。 Tapi ada makna lainnya ya, ternyata saya cari 但 tahu. 是我再找也还有别的意思。 Suro artinya berani. 苏肉就是勇敢， Lalu Boyobaya itu bahaya. 伯佑就是危险， Jadi Surabaya artinya berani menghadapi bahaya. 泗水就是勇敢面对危险。 Tapi kalau kita pikir-pikir, apakah betul Surabaya demikian? 如果我们想泗水正是如此吗？ Saudara, 2 minggu lalu kita merayakan Hari Pahlawan Nasional. 2个星期前，我们庆祝了英雄节，就是 Saudara, 11月 saya 10 号 baru tahu。juga, baru ingat-ingat ternyata Hari Pahlawan itu karena kota Surabaya juga sebenarnya. 英雄节也是因为泗水。 Dan kemarin ada banyak yang dianugerahi gelar pahlawan juga. 昨天有很多英雄成为国家英雄， Salah satunya ada mantan presiden kita, Gus 其 Dur. 其中一个是我们以前的总统 Gus Dur。 Saya nggak sebut nama yang lain ya saudara ya. Gus Dur ini adalah merupakan cucu dari Hashim Asari. Gus Dur 就是哈辛阿萨利的孙子。 Saudara, Hashim Asari itu ternyata pejuang kota Surabaya. 哈辛阿萨利也是泗水的英雄。 Dan dia bersama dengan 1 orang lainnya yang terkenal sekali gambarnya ini ya. Wah, saya suka banget lihat gambar ini. 他与另外有名的英雄 Bung Tomo. 彭道茂， Saudara, mereka bersama rakyat Surabaya bertempur melawan para penjajah. 他们与泗水的人民一起打胜仗，一起打仗。 Memenangkan pertempuran tersebut 他们打胜仗， dan Indonesia bisa betul-betul merdeka. 让印尼能够真正的独立， Di sini terbukti secara sejarah Surabaya itu berani menghadapi bahaya. 证明了按照历史，泗水是非常勇敢的。 Tapi berbeda dengan keluarga ini. 与路德不一样， Berbeda dengan kota Bethlehem. 与伯利恒不一样。 Lumbung roti tapi terjadi kelaparan di sana. 面包之家，但是发生了饥荒， Oleh sebab itu Elimelek, istrinya Naomi, anaknya Mahlon dan Kilion pergi ke Moab. 所以以利米勒他的妻子拿俄米，还有他的2个儿子马论和基连一起搬到摩亚。 Saudara, itu masalah pertama, Jadi- kelaparan. 第一个问题出现饥荒， Dan saudara, mereka tidak perlu cari tahu kenapa kelaparan, apakah tanahnya, apakah SDM-nya, apakah bibitnya. 他们不需要知道饥荒的原因，是因为人工呢，还是其他的问题？ Saudara, mereka tahu penyebabnya. 他们知道是什么原因， Karena Allah mengutuk mereka.
因为上帝咒诅了他们。 Imamat 26 ayat 20 berkata, maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. 利未记26章20节，你们要白白的劳力，因为你们的地不出土产，其上的树木也不结果子。 Saudara, bagaimana kalau kita menghadapi masalah demikian? 如果我们面对这样的问题，我们应该如何呢？ Andai kata Tuhan panggil kita di sebuah kota, 比方说，神呼召了我们到一个城市， tapi terjadi masalah di situ. 但是在那里就出现了一个问题， Saudara, rame-rame ini ada menjadi sebuah slogan. 就成为了我们的口号： Kabur aja dulu. 先逃跑， Sama seperti Elimelek. 跟以利米勒一样。 Elimelek itu arti namanya adalah My God is King. 以利米勒的名字就是我的神就是我的王， Jadi Allahku itu ya rajaku. 我的神就是我的王。 Tapi ia memilih untuk lari. 但是他选择了逃跑， Bukan berperkara dengan sang raja, sang Allah itu. 不是与上帝争论。 Mungkin kita punya banyak opsi juga untuk kabur. 可能我们也有很多种选择，让我们可以逃跑。 Saudara, tapi pada saat itu Moab itu bukan opsi kabur yang baik. 但是当时呢，摩亚不是选择逃跑的最好的选择， Saudara, ini ada 5 alasan minimal yang kita bisa temukan. 有5个理由。 Secara singkat ya, Moab itu hasil insestnya Lot. 摩亚就是罗德与他的女儿乱伦的生出来的后 Kalau mau 裔， bilang bahasa kasar, anak haram ini, bangsa haram ini. 就是乱伦的后裔。 Yang kedua, mereka pun punya batasan wilayah yang tegas, tidak mudah masuk ke sana. 他们边界非常清楚，不容易进到那里。 Yang ketiga, wanita Moab itu suka menggoda Israel supaya jatuh kepada politeisme atau penyembahan berhala. 摩亚女子很爱引诱以色列民，让他们进到让他们改成多神论者。 Israel pun tidak pernah hitung Moab sebagai umat Allah. 以色列也从来没有把摩亚成为神的子民。 Dan apalagi Moab itu adalah penjajah Israel. 摩亚欺压了以色列， Saudara, ini alasan-alasannya. 这些都是他的理由。 Saudara, ini masalah pertama. Jadi ada masalah, kelaparan, mereka pilih kabur. 第一个问题呢，就是发生饥荒，他们选择逃跑。 Kemudian masalah yang kedua, 第二个问题， matinya para kepala keluarga. 一家之主过世了。 Saudara, kita lihat secara cepat langsung di 3 ayat ini. Matilah Elimelek, matilah juga keduanya Mahlon dan Kilion. 以利米勒死了，马论和基论2人也死了。 Lalu dilanjutkan di ayat 4, keduanya mengambil perempuan Moab. 这2个儿子娶了摩亚女子为妻， Disebutkan namanya Orpa dan Rut. 一个名叫厄尔巴，一个名叫路德。 Saudara, kalau kita baca ulangan 7 ayat 3 sampai 4, 如果我们看《生命记》7章3到4节， tentu Allah tidak pernah menghendaki hal ini. 当然神不喜悦这件事情。 Dan di ulangan 28 ayat 32 dia katakan hal yang sama juga. 《生命记》28章32节也是如此， Dikatakan murka Tuhan akan bangkit. 神的会愤怒， Dan bukan hanya murka Tuhan yang diterima, 不只是受到了神的愤怒， dikatakan juga kita akan menderita, kita akan melihat anak-anak kita itu akan diambil oleh bangsa lain. 我们会受苦，我们的儿女搬到别的国的民。 Sehari-harian engkau akan rindu sama dia dan engkau tidak bisa apa-apa. 你的眼目终日切望，甚至失明，你的手中无救。 Saudara pernah punya rasa rindu seperti ini? 你们有这样的想法吗？ Kangen setengah mati tapi nggak bisa berbuat apa-apa padahal masih ada. 很想，但是无能为力， Karena diambil oleh orang lain. 因为被别人拿走了， Terpikat hatinya oleh yang lain bukan Allah. 为别的受到引诱，不是神。 Saudara-saudara, kata mengambil ini dalam bahasa aslinya itu bukan mengambil sebenarnya. 取这个字呢，在原文不是取， Menarik sekali kata yang dipakai adalah menggendong 他们使用了抱起 atau mengangkat. 还是抬起。 Saudara, kata menggendong atau mengangkat ini biasa dipakai untuk apa sih? 抱起和抬起一般是用来什么呢？ Dipakai untuk mengangkat atau mengambil seseorang yang lemah kalau kita lebih kuat. 比方说，如果我们比他刚强，我们就抱起软弱的人。 Dan sangat tidak lazim kata ini dipakai dalam pernikahan. 在婚姻的词汇，这种词汇呢很少见的。 Saudara bayangkan kalau saya waktu menikah dengan Stefani ya, 你们想象，当我与 Stephanie 师母结 saya 婚的 bilang 时候， saya menggendong engkau sebagai istri saya.
我说我抬起你成为我的父亲，成为我的妻子。 Batal langsung Pak Riko. Ulangin ya, itu janji nikahnya nggak benar tuh. 牧师就说你要再说一次。 Saudara, tidak cocok sebagai kata menggendong atau mengambil itu dipakaikan kepada pasangan. 抱起和抬起对我们的对象是 Tapi 不 inilah 合理。 kata yang dipakai oleh penulis Kitab Rut. 但是作者呢，为什么又使用了这个词呢？ Ada konotasi negatif kalau engkau ambil perempuan asing, itulah. 因为作者看到他们娶了某一外邦女子，所以他以负面的态度写。 Tapi singkat cerita pun justru laki-laki, anak-anaknya sendiri itu yang mati. 简而言之呢，就是这两个儿子也是死了。 Ada permasalahan yang lebih intens. Pemimpin keluarga sudah tidak ada lagi. 出现类似的问题，就是一家之主全部都死了。 Jadi Naomi pada saat itu menjadi wanita asing, 拿俄米成为了外人， dia janda 她也是一个寡 dan 妇， tidak punya keturunan lagi. 没有后裔。 Nah saudara-saudara, makanya di sini kita lihat itu keadaannya justru paling bawah. 所以我们看在这个结果，就是在对最地层的。 Masa kini tanpa lelaki, masa depan tanpa harapan. 现在没有男子，以后的未来没有盼望。 Saudara, bagaimana respon Naomi? 拿俄米回应了这件事如何呢？ Mari kita lihat. 我们看， Saudara, kita akan membagi menjadi 3 scene, 3 babak. 我们分成3个段落。 Saudara, jadi yang pertama ada Naomi dan dia akan berbicara kepada Rut dan Orpa. 第一个部分就是拿俄米他对路德和厄尔巴说的。 Lalu yang kedua kita akan melihat bagaimana Naomi, Rut dan Orpa berbicara masing-masing. 第二个部分呢，就是拿俄米、路德和厄尔巴彼此谈论。 Dan berikutnya kita akan melihat Naomi dan Rut dan kita melihat juga Orpa itu nanti pamit. 第3个部分呢，我们看拿俄米和路德的对话，还有厄尔巴告别。 Yang pertama kita lihat bagaimana respon Naomi dalam dialog kepada 2 menantunya itu. 我们看拿俄米的回应。 Saudara, di sini tertulis di ayat 6. 在第6节， Kedua menantunya bersama juga Naomi berkemas 他与2个儿妇起身， dan mereka ingin pergi dari Moab kembali ke tanah Yehuda. 要从摩押地归回。 Kenapa? 为什么呢？ Ada kabar baik. 因为有好消息， Kelaparan telah berakhir. Tuhan telah memberikan makanan kepada mereka. 饥荒结束了，神给他们食物。 Tapi Naomi di tengah jalan tiba-tiba katakan, pergilah, pulanglah. 但是拿俄米在路途中说：“你们个人回娘家去吧。” Bahkan di sini dikatakan bahwa Naomi itu memberikan berkat dari Yahweh bagi mereka. 甚至拿俄米以耶和华的名祝福了他们， Bahkan untuk dapat suami baru 也让他们得到新的丈夫， di rumah ibunya. 在他们的娘家 Sudah menarik sekali. 是很有趣 Berkat 的。 Yahweh menyertai bangsa lain. 耶和华的祝福领到外邦， Saudara, ini penawaran yang sangat menarik. 这是很好的提议，是不是？ Bisa hidup nyaman, 能够过素食的生活， dapat berkat dari Yahweh, 得到耶和华的祝福， enak sekali. 很舒服。 Untuk apa pulang ke kampungnya orang asing nih, mertua sudah tidak punya anak lagi? 为什么我们要回到婆婆的家乡呢？更何况她又没有儿子， Lebih baik di kampung sendiri di Moab, bangun keluarga baru lagi. 不如我们回去摩亚成立新的家庭。 Tetapi menantu ini bukan sembarang menantu, saudara. 但是这个儿媳妇呢，不是一般的媳妇， Mereka katakan, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. 他们就说：“不然我们必与你一同回你本国去。” Kedua menantu ini bersikeras untuk ikut mertuanya. 这2个媳妇坚持要跟随拿俄米， Nah ini dialog pertama, saudara ya. 这就是第一个段落。 Kita melihat dialog yang kedua. 我们看第2个段落， Nah Naomi kembali berkata, pulanglah anak-anakku. 拿俄米再说：“回去吧。 Nah di sini lebih lembut ya, nggak disuruh pergi. ”在这里更温和，没有赶他们走。 Meskipun berikutnya disuruh pergi lagi sih saudara di ayat 12 ya. 虽然在12节接下来也赶他们走， Nah di sini dia memberikan beberapa argumen. 他给的几个意见： Mengapa kamu turut dengan aku? 你为何要跟随我？ Aku kan tidak ada lagi anak laki-laki. 我没有儿子了。 Oke lah kalau sekarang saya bisa menikah. Bahkan anggaplah saya melahirkan hari ini. 如果今天我能再嫁出去，今天就可以生子。 Mau tunggu anakku sampai besar. 你们要等我的孩子长大吗？ Tapi saudara, terlepas dari semua argumen itu, 比这个更一切重要的是， ada satu argumen yang paling keras. 有一个最好的意见，
tangan Tuhan teracung terhadap aku. 耶和华伸手攻击我， Untuk apa kamu ikut aku? Tuhan saja mengutuk aku, tangannya teracung kepada aku. 你为何要跟随我？耶和华的伸手攻击我。 Saudara, bahasa ini yang dipakai tadi menggendong, mengangkat nih sama. Allah mengangkat tangannya kepada Naomi. 跟刚才使用的词汇抱起抬起一样， Itu kata Naomi. 是拿俄米说的。 Saudara-saudara, argumen ini jauh lebih kuat dari argumen yang pertama. 这个提议呢，比第一 Terasa 个 jauh 更 lebih 强 masuk 烈， akal. 也是更合理。 Bahkan dia bawa nama Tuhan di sini 他也提到了神的名字， kepada dirinya. 对他来说， Tapi kalau yang pertama dia bawa nama Tuhan untuk memberikan berkat, 如果第一个部分呢，他以神的名字祝福他们， justru kepada dirinya sendiri dia merasa bahwa tangan Tuhan itu justru teracung kepadanya. 但是对他自己，他认为耶和华伸手攻击他。 Untuk apa ikut Naomi? Tangan Tuhan saja teracung kepadanya. 为何要跟随拿俄米？因为耶和华自己攻击他， Lebih baik pulang ke Moab. Toh berkat Yahweh tetap menyertai. 不如回去摩亚，反正耶和华的祝福仍然临到他们身上。 Oleh sebab itu kita melihat respon Orpa. 所以我们看厄尔巴的反应， Dia berpamit akhirnya. 他就告别， Berpamit dengan tangisan yang begitu keras. Kalau kita mencatat. 他放声而哭， Menangis lagi dengan suara keras. Orpa mencium mertuanya dan minta diri. 放声而哭。厄尔巴与婆婆亲嘴而别。 Saudara, saya baca banyak tafsiran untuk mempersiapkan ini juga. 我看了很多结晶， Saya berusaha mencari ada nggak tafsiran yang menjelekkan Orpa. 我试试看，一直找有没有解禁把厄尔巴成为不好的。 Saya berharap gitu ada yang tulis dasar perempuan jahat tinggalin mertuanya begitu ya. 我仍然希望有一个解经家写她是不好的女人，把婆婆离开了， Saudara, tidak ada. 但是没有， Ini sikap yang sangat masuk akal, saudara. 这是很合理的态度， Ini sikap yang biasa. 是一般的态度， Ini bukan tindakan negatif. 这不是负面的态度。 Sehingga Naomi pun berkata kepada Rut, 拿俄米就对路德说 lihat iparmu sudah pulang. ：“看来你嫂子已经回去了 Kamu，ikut juga dong. 你也跟随她去吧。 Nah, saudara, disinilah berikutnya ada scene baru, ada babak baru lagi. Naomi bersama Rut dan Orpa yang sudah. ”第三个段落就是拿俄米和路德、厄尔巴已经告别了。 Jadi terakhir tadi kita melihat Naomi itu suruh Rut, yuk kamu pergi juga. 拿俄米叫路德也是跟着他嫂嫂回去。 Nah, saudara, kita akan melihat jawaban dari Rut. Saya buat struktur ini nih namanya kiasmus. 我 saudara 们 ya. 看路德的答案。 Saudara, jadi dikatakan janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. 不要催我回去，不跟随你。 Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. 你往哪里去，我也往哪里去；你在哪里住宿，我也在哪里住宿。 Nah, saudara, ini pusatnya ya. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. 你的国就是我的国，你的神就是我的神。 Lalu ada B aksen nih sama saudara. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana dan di sanalah aku dikuburkan. 你在哪里死，我也在哪里死，也葬在那里。 Jadi bukan hanya sekedar pergi kemana, tetapi mati pun aku benar-benar ikut engkau kemana, 不 Naomi. 只是跟随他去哪里，但是死也是跟拿俄米一样的地 Bukan 方 hanya。sekedar aku ikut engkau bermalam, engkau tidur, tapi mati pun dikuburkan pun aku ikut bersama engkau. 不只是跟随拿俄米住在哪里，但是连死也是跟拿俄米一样。 Maka dikatakan, jangan desak aku meninggalkan engkau dan kalaupun aku meninggalkan engkau, Tuhan hukum aku saja. 所以就说不要催我回去。 Dan saudara, kalau ada yang memisahkan itu hanya maut. 除非死能使你我向你。 Ini bahasa romantis ya saudara. Lebih baik mati daripada berpisah. 这是很浪漫的言语，不 Saudara 如死。 Ini kasih, ini iman, ini komitmen yang ditunjukkan Rut kepada Naomi. 这是慈爱、信心和心智。 Dan saudara, pada dialog yang ketiga ini, 我们看了第三个部分， dicatat Naomi tidak berkata apa-apa lagi. Tidak Nah. ada catatan berikutnya mengenai 拿俄米 argumen Naomi. 拿俄米就无话可说了。 Saudara, pada saat ini kita melihat bahwa Rut sebagai orang kafir itu punya iman dan komitmen yang begitu kuat, melebihi umat pilihan. 现在我们看路德成为外邦女子，但是她对耶和华有坚固的信心和心智，超越了神的选民。 Sekalipun keadaannya tidak masuk akal. 虽然是不合理的情况， Saudara, A.W. Tozer berkata, what God calls us to do often looks unreasonable to the world, but obedience is its own witness. Ketika Tuhan panggil kita, itu seringkali terlihat tidak masuk akal bagi dunia. Tetapi
ketaatan itu adalah saksinya. 当上帝呼召我们的时候，世上的人看起来不合理，但是顺服就是最好的见证。 Saudara, Rut berani mengorbankan keamanan dan kenyamanannya untuk ikut mertuanya. 路德勇敢牺牲了她的安稳的生活来跟随她的婆婆。 Seorang janda miskin tanpa anak 一个贫穷的寡妇也没有儿子， yang punya track record buruk sebelumnya meninggalkan kampung halamannya. 她之前离开了家乡， Bahkan berani klaim bahwa dirinya mendapat acungan tangan dari Tuhan. 她也是说耶和华正在攻击她。 Rut memilih untuk ikut bangsa asing dan menyembah Allah mereka. 路德选择跟随别的民族来敬拜他们的神， Saudara, jadi ini sejatinya bukan hanya soal perjalanan dari Moab ke Israel, 不只是从摩押到以色列的路程， tapi juga dari Kamos kepada Yahweh. 但是也是从寂寞神到耶和华。 Saudara, terkadang Tuhan itu mengambil Moab dari kita supaya dia bisa mengembalikan Bethlehem kepada kita. 有时候神呢把摩押从我们出去，让他能够引导我们归向伯利恒。 Saudara, yang ketiga kita akan melihat interpretasi penulis terhadap masalah ini. 第三个部分，我们看作者怎样解释 Dijelaskan dalam ayat 19 sampai 22. 19到22节。 Dikatakan ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. 当他们进入伯利恒，全城都惊讶了。 Saudara, ini bukan majas hiperbola. 这不是夸张， Betul-betul kata yang dipakai itu seperti ini. 真正使用的词汇就是这个惊讶。 Kata ini biasa diterjemahkan terguncang, panik, serta menciptakan kebisingan yang besar. 这个词呢，平常翻译的震动、轰动， Tetapi kan begitu besar, begitu bising, begitu terguncangnya, begitu paniknya mereka, pertanyaan yang keluar hanya dua kata ini. 但是是因为轰动了全城，所以他们问了接下来的问题： Naomikah itu? 是拿俄米吗？ Saudara, melihat dua kata ini saya menangkap dua makna. 我看了这两个字，我就抓住了两个意思。 Di sisi lain mereka bersuka cita. 另一方面，他们欢呼喜乐。 Wah, ini nih yang dulu telah pergi, telah kembali saat ini. 以前离开了家乡，现在就能够回来。 Naomi kembali, dulu sekeluarga pergi ke negeri lain, sekarang kembali. 以前全家去外地，现在他们回来。 Tapi Naomikah itu juga bisa berarti 但是这是拿俄米，也可以另外的意思。 Naomikah itu seorang diri saja? 是拿俄米吗？因为他现在一个人， Mana keluarganya yang lain? 其他的家属在哪里呢？ Mengapa dia hanya sendiri dan bersama dengan orang kafir itu? 为何他一个人回来，与外邦女子一起回来呢？ Sekarang dia menjadi janda 现在他成为寡妇， bersama dengan perempuan asing. 与外邦的女子一起。 Saudara, oleh sebab itu meresponi keadaan tersebut, Naomi menolak dirinya dipanggil Naomi lagi, melainkan marah. 回应了这种情况，拿俄米拒绝称呼他拿俄米，要叫他玛拉。 Saudara, mengapa? 为什么呢？ Saudara, ada alasan-alasan yang sangat teologis sebenarnya, saudara, di bagian ini. 有几个神学的理由， Kita pakai struktur lagi, saudara ya. Mari kita lihat. 我们也看结构。 Dia berkata, Naomikah itu? 这是拿俄米吗？ Lalu dia sebutkan dua alasan. 他说了两个理由。 Nah, saudara, di sini kita perhatikan ada dua pribadi dua nama yang disebutkan sebenarnya, yaitu yang Maha Kuasa dan Tuhan. 我们看了两个属性，就是耶和华和全能者。 Saudara, ini bukan dua pribadi yang berbeda, bukan. 其实不是两个属性， Jadi Tuhan itu adalah Yahweh, 神就是耶和华， yang Maha Kuasa adalah Shaddai. 下代就是全能者 Ya,。saudara, kita mungkin pernah nyanyi lagu El Shaddai, nah itu ini ya. 可能我们唱过全能者， Nah, saudara, Shaddai itu bukan nama tetapi title atau gelar 全能者的不是名字，但是是一个称号， yang Maha Kuasa. 称号全能者。 Jadi gelar atau title yang diberikan oleh bangsa Israel kepada Allahnya, 以色 pada 列 Yahweh. 以色列民对耶和华的称号， Saudara, misalnya kita mengenal seorang Johannes Aurelius. 比方说我们认识一个柳汉 Nah, 英， kita mengenal Johannes Aurelius, tapi kita juga bisa menyebut dia sebagai pendeta, musuh, boksu, gembala, dan lain-lain banyak 我 sekali. 们认识他是成为柳汉英，但是我们也称号他是一个牧师、驻党牧师等等。 Nah, di sini saudara, Naomi menyatakan bahwa Shaddai itu melakukan banyak yang pahit 在这里，拿俄米说，全能者让他受了很多大苦， dan Yahweh memulangkan dia. 耶和华让他回去。 Saudara, yang pertama dia katakan pahit, kenapa? 第一个，他说受苦，为什么呢？ Saudara,
dia berkata itu pahit karena dia tahu rasanya yang manis itu seperti apa. 他说受苦是因为他知道甘甜的味道。 Saudara, mungkin kita sulit mengenal rasa pahit kalau kita tidak pernah coba rasa manis. 如果我们没有尝过甘甜，我们就不知道苦味。 Dan Naomi ingat itu dulu tuh manis, rasanya sekarang seperti ini pahit. 拿俄米就记得了这件事，以前是很甘甜，现在是苦味。 Dan saudara perhatikan berikutnya di yang B, di situ dikatakan, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan telah memulangkan aku. 接下来耶和华使我空空的回来。 Saudara, sebenarnya di sini ia tidak menyalahkan Tuhan. 其实在这里他没有责怪上帝。 Saudara, kalau dia mau menyalahkan Tuhan, kalimatnya jadi seperti ini, saudara. 如果他要责怪上帝，就变成这个句子： Tuhan membuat aku kosong sehingga aku pulang. 神让我空手而归。 Tapi ini kebalik, saudara ya. 但是现在是反过来， Sekarang tangan aku kosong, 耶和华使我空空的， tapi Tuhan pulangkan aku. 是我空空的回来。 Tangan aku ini kosong, tapi Tuhan tetap pulangkan aku. 我是空手回来，但是神仍然让我回去。 Saudara, Tuhan sangat rindu kita untuk pulang. 神渴慕我们回去 Kita，punya banyak masalah mungkin. 虽然我们面对很多问题， Pulang, Yahweh panggil kita pulang. 回去归向神。 Saudara, bahkan di sini yang dia bawa pulang bukan hanya dirinya, tetapi juga ada anggota keluarganya yang dia bawa pulang. 拿俄米这一次呢，他不是一个人回去，但是他也带了一个家属回， Orang yang belum kenal kepada Allah dia bawa pulang. 就是还没有认识耶和华的这个女人。 Saudara, komitmen kepada Allah itu seringkali tidak terasa nyaman, jarang. Tuh. Justru konsekuensinya yang besar. 对上帝的性质很少是便利的，但是一定带来结果。 Saudara, berikutnya lalu dia bertanya lagi pertanyaan retoris. 接下来他用反问句问： Mengapa kamu sebut aku Naomi? 为什么你叫我拿俄米呢？ Lagi dia sebutkan dua alasan teologis lainnya. 他再说了2个理由： Karena Yahweh telah naik saksi menentang aku, 耶和华降祸于我， dan yang Maha Kuasa Shaddai telah mendatangkan malapetaka kepadaku. 且能使我受苦。 Saudara, kalau kita tidak baca baik-baik ini bisa salah tafsir, saudara ya. 如果我们没有好好的读圣经，我们就会误解 Tuhan jahat sekali sudah naik saksi datangkan malapetaka. 神那么的邪恶，已 Saudara, 经 saya beri- 降祸也是让他受苦。 Saya beri contoh dan ilustrasi, saudara ya. 现在我给的例子， Saudara, anggap ada sebuah keluarga. 有一个家庭， Ada papa, mama, koko, dede. 有爸爸妈妈、哥哥和弟弟。 Nah, lalu suatu sore ketika mamanya baru pulang dari apa persekutuan wanita ya, Fide, aduh. 一个下午，妈妈从妇女团去回来 Nah, betapa terkejut sang mama begitu buka pintu. 她就吓到了。一开门， Waduh, mobil papanya tuh tergores 爸爸的汽车有一个划痕， cukup dalam dan terlihat jelas. 很深，也看得很清楚。 Sebelumnya tidak ada. 之前是没有划痕 Lalu 的。 mama masuk ke dalam rumah, 妈妈就进到家里， panggil kedua anaknya, Koko, Dede. 叫了2个儿子，哥哥弟弟。 Mobil papa di depan tuh kena baret. Ayo siapa? 那前面爸爸的汽车有划痕，是谁做的？ Kenapa? Ayo cerita kasih tahu. 怎么回事？你要坦白讲。 Ya Koko sama Dede nunduk dua-duanya. 哥哥和弟弟就低头不敢回答。 Mama bilang, ayo jawab. Siapa nih? Harus jawab, ayo. 赶快回答，谁要回答？ Lalu mama keluarkan HP, 妈妈就拿出了手机， lihat CCTV nih. 我可以用监控查。 Lalu sang Koko mulai angkat kepalanya. 哥哥就抬头， Lalu wajahnya melihat mamanya. 他的脸看到妈妈， Lalu dia lihat juga ke samping, dia lihat dedeknya. 他也看了弟弟， Lalu dia narik nafas. 他也深了呼 Lalu dia 吸， mulai bicara. 就开始说 Iya, tadi Dede tuh main sepeda di depan. 刚才弟弟在前面骑脚车， Bannya tiba-tiba pecah, lalu dia oleng 轮胎突然爆胎了，所以就失控了， dan tabrak itu 就撞到 mobil. 了汽车。 Ya, untung Dede nggak jatuh sih. 还好弟弟没有跌倒。 Ya, saudara, saya mau tanya ya, saudara. 我要问一下， Apakah artinya di sini Koko itu menentang si Dede? 在这里是否哥哥在反对弟弟呢？ Ya mungkin dari sudut pandang Dede saat itu ya mungkin iya kali ya. Jong- Koko jahat amat gitu, ya, tukang lapor. 从弟弟的角度来看，可能是为什么哥哥要向妈妈报告呢？ Kok aku tidak dibela malah dilaporkan? 为什么他没有保护我，反而向我报告？ Tapi sebenarnya apa sih yang Koko lakukan? 其实哥哥做了什么呢？ Koko itu memberi jawab.
他只是回答了妈妈的问 Nah, 题。 saudara, kata menentang tadi yang dipakai itu adalah memberi jawab sebenarnya. 刚才使用的反对的那个词汇就是回答的意思。 Tetapi dalam sudut pandang Naomi, aduh Tuhan ini kok begini ya. 但是对拿俄米来说， Kok menentang aku ya. 他会以为神为何要攻击我？ Dan saudara, lanjutkan cerita ini, kira-kira menurut kita apa responnya papa sih? 接下来呢，爸爸的反应如何呢？ Dasar kamu ya, gimana bannya bisa pecah? 你是怎么回事？怎么会前轮爆胎呢？ Kalau kayak gitu salah papanya ya justru ya jadinya ya. 如果这样是爸爸的错， Saudara, kita pasti, atau kalaupun kita di posisi sang papa, 如果我们是爸爸的话， saya percaya kita akan tidak suruh dia ganti gitu. Cepet beresin itu baretnya, bawa ke asuransi sekarang gitu ya. 我相信我们不会让孩子们赔， Tentu kita pasti mengampuni. 我们一定会饶恕他， Maka mungkin langsung buru-buru cari ban baru untuk sepedanya, kita belikan yang baru. 甚至急急忙忙找新的轮胎。 Kita berikan ban yang baru yang lebih baik supaya tidak pecah lagi, 我们找新的轮胎，让它没有爆胎， supaya tidak jatuh lagi, 也没有跌倒， supaya tidak celaka lagi. 没有跌倒。 Nah, saudara, seperti itu juga sebenarnya Allah kita. 上帝也是如此， Allah kita maha tahu, ia melihat segala sesuatu. 我们的上帝是无所不知的，他看透了一切。 Tapi bedanya anugerah itu tersedia juga bagi Naomi, tersedia juga bagi Sirut. 但是不同的呢，耶和华的祝福领到拿俄米，也领到路德， Bukan hanya tersedia bagi Naomi, bagi Rut si kafir, tapi juga tersedia bagi kita. 不只是为拿俄米预备，为路德预备，也是为我们预备的。 Saudara terlihat ketika ayat 22 itu. 我们再看22节， Ketika mereka masuk ke Bethlehem, 当他们进入了伯利恒， musim menuai tiba. 就是就是丰收的时期。 Saudara, ini bukan hanya sekadar artinya, wah sudah ada makanan. 这不是好像已经有了食物的意思。 Saudara ingat soal kelaparan tadi. 你们记得饥荒的问题， Apa penyebab kelaparan? 原因是什么呢？ Allah mengutuk Israel. 就是上帝咒诅了以色列民。 Dan ketika kelaparan ini sudah tidak ada, 当饥荒结束了， artinya Allah kembali mengasihi Israel dan tidak mengutuk kembali. 上帝再一次爱以色列民，没有再咒诅 Hukuman 了。 kelaparan itu dicabut. 饥荒的惩罚被收回了， Allah sendiri bertindak. 上帝显明作为， Allah tidak menentang. 上帝没有抵挡 Allah 以色 tidak 列民， mendatangkan malapetaka. 上帝没有带来灾害。 Walaupun mungkin di mata kita ia naik saksi, mengacungkan tangannya, memberi kepahitan, mendatangkan malapetaka. 可能在我们的眼中呢，上帝是攻击我们，带来灾害，给我们受苦。 Saudara, malapetaka di sini sebenarnya berarti covenantal curses atau karena kita melanggar perjanjian dan ikatan itu ada konsekuensinya. 在这里，灾害的意思呢，就是契约性的，是因为契约性的咒诅，是因为违约而受到惩罚， Jadi ya salah sendiri sebenarnya kalau mau dibilang. 是我们自己的错。 Tapi meskipun Allah mendatangkan semuanya itu di mata kita, 虽然上帝让我们受苦， tetapi ujung-ujungnya Allah pun memulangkan Naomi dan mencabut hukumannya dengan memberikan musim panen bagi Bethlehem. 但是最终呢，上帝让拿俄米回去，也给了伯利恒食物粮食。 Bethlehem, kota lumbung roti itu tidak kelaparan lagi. 伯利恒面包之家没有再饥荒了。 Saudara, Naomi berpikir mungkin dia kembali dengan tangan kosong, dengan tangan kosong, tetapi Tuhan membawa dia kembali penuh dengan penebusan. 拿俄米以为他是空手回去，但是其实神引导他带着救赎回去。 Saudara, apa aplikasi yang bisa kita ambil? 是什么样的实际行动呢？ Saudara, yang pertama, mari kita kembali kepada Allah. 第一个，我们要跪向神。 Saudara, bukankah kita juga mungkin sama seperti Naomi? 可能我们也跟拿俄米一样， Kita mungkin dilahirkan sebagai orang Kristen. 可能我们生下来就已经基督徒了。 Kita sudah menjadi Kristen, tapi kita menjauh dari Allah. 虽然我们成为基督徒，但是我们远离了上帝。 Kita suka main ke negeri orang, bermain dengan dosa. 我们喜欢跟罪玩弄。 Sudah tidak tahu berapa kali kita merasakan Kristus memulangkan kita. 我们不知道是基督好几次让我们回去 Tapi，kita pengen pergi lagi. 但是我们很想再出去。 Dan mungkin saat ini kita pergi dengan begitu jauh. 可能现在我们远离了上帝， Kristus panggil kita pulang. 但是基督叫我们回去， Bukan hanya panggil,
不只是呼 Dia 召， datang hampiri kita dari sorga, dia turun ke dunia. 他从天上来到世上， Jemput kita kembali. 接我们回去， Sambungkan dua negeri yang begitu lebar jaraknya melalui salib. 接着十字架连接了两个国的距离。 Saudara, jalur itu bukan hanya untuk kita, 这条路呢，不只是为我们预 tapi 备 juga 的， bagi orang yang di sekitar kita yang ada di luar sana. 但是也是为我们周围的人预备的。 Keluarga, kawan, rekan kerja, karyawan, bahkan siapapun yang ada di sekitar kita. 家属、同事、员工，还有等等。 Saudara, saya ingat waktu saya masih S1 waktu itu, 我记得 Oh 当 ya? 我读大学的时候， koko saya itu pernah minggat dari rumah. 我哥哥曾经离开家里， Ya alasannya karena di rumah sering tadi ya ditentang dan adiknya suka naik saksi. 因为在家里他家人时常抵挡他，而且他的弟弟也时常攻击他。 Alasannya jelas, saya merasa koko saya ini jauh dari Tuhan. Dulu tidak seperti ini, sekarang jadi jauh dari Tuhan. 正确的理由是哥哥现在远离了上帝，以前 Harus 不是这 bertobat 样，他应该要悔改。 Lalu dia akhirnya tidak nyaman di rumah, dia minggat dari rumah. 他在家里感到不舒服，就离家出走了。 Singkat cerita akhirnya dengan perjuangan yang begitu lama, kurang lebih hampir 1 tahun, akhirnya dia pulang kembali. 经过多少年的努力，结果他回来了， Dan dia bertobat dari dosa-dosanya. 他也悔改了， Dan dia kembali kepada Tuhan. 他跪向神。 Saudara, pada saat itu ya kembali lagi ke gereja, 当时呢，他再去教会， baca Alkitab kadang pagi kadang malam. 也是阅读圣经，早上和晚上。 Bahkan dia mulai lagi ngajar sekolah minggu 他也教主日学 dan lain sebagainya. 等等。 Saudara, saya dengan gaya sucinya itu ya pada saat itu ya, padahal nggak suci-suci amat juga. 我呢，好像看起来很圣洁， Saya protes ke papa pada saat itu. 我就跟爸爸说 Kok koko jadi kayak gitu, Pak?：“ 哥哥怎么会变成这个样子呢？ Ini beneran nggak nih? 是真的这样改变吗？ Apa jangan-jangan kayak dulu lagi? 还是跟以前一样？ Tobat, dosa lagi, nanti balik lagi ke Tuhan, nanti balik lagi ke dosa. 悔改犯罪，悔改犯罪，再跪向神， Capek, Pak. 是很累了。 Mending cek deh beneran apa enggak. 你看看他是不是真的悔改了？ Papa saya cuman buang nafas gitu ya. 爸爸就深呼吸， Ini anak yang kecil nih ya. 这个弟弟， Dia cuma tanya, Wan, lu emang maunya dia balik kemana lagi? 他就问我：“你要他回到哪里呢 Lu udah lihat kan, kalau baliknya ke kita, gagal kita. 你自己看，如果回到我们身边，我们失败了， Percuma balik ke kita. 回到我们身边是没有用的。 Kalau dia balik ke Tuhan, kurang apa lagi? 但是如果跪向神，哪一个比这个更好呢？ Apa lagi yang bisa lebih bagus dari itu? 哪一个比跪向神更好呢？ Saudara, saya terdiam pada saat itu. 当时我看了， Saya malu luar biasa karena kegagalan saya. 我就很害羞，因为我失败了。 Saya yang rajin ke gereja, rajin pelayanan itu, tapi malas bawa Injil kepada orang terdekat. 我勤劳去教会，勤劳侍奉，但是懒得对亲近的人传福音。 Jangan-jangan saya bawa Injil palsu pada saat itu. 很有可能我带着假福音。 Tapi puji Tuhan, Allah tetap undang saya kembali. 感谢神，神仍然邀请我回来， Allah tetap jemput saya agar saya bisa bertobat 神仍然接我回去，让我能够悔改， dan untuk menjadi saksinya. 也成为他的见证人。 Saudara, John Calvin berkata, pertobatan sejati itu bukan satu momen itu, tetapi satu putar balik yang terus-menerus, tapi kepada Tuhan arahnya. 加尔文说，真正的悔改不是一时冲动，而是持续不断的跪向神。 Sambil jalan mungkin kita belok, 我们一边走一边弯， tapi balik lagi, ayo jalan mendekat kepada Allah. 但是我们回到跪向神， Oleh sebab itu, saudara, bukan hanya kita kembali kepada Allah, 不只是跪向神， melainkan juga kita boleh bawa orang kembali kepada Allah. 我们也带人跪向神。 Kita perlu peka apakah Tuhan menempatkan Rut di sekitar kita. 我们要有敏锐感，是否上帝把路德放在我们当中呢？ Saudara, Tim Keller berkata demikian. Tim Keller 说， Penginjilan itu seperti seorang pengemis berkata kepada pengemis lainnya di mana untuk menemukan roti. 传 Ya. 传福音就是好像一个乞丐在告诉另外的乞丐在哪里找到面包。 Dan Injil itu membawa orang yang sedang ada di luar itu menjadi kembali. 福音呢，就是激励我们走出去，带他们回家， Dan membawa orang juga kembali. 带人跪向神。 Saudara,
Itulah Injil, 这就是福音， itulah kabar baik. 这就是好消息。 Yang ketiga, 第三， Allah tetap berdaulat. 神永远掌权。 Kita perlu terus mengingatkan diri kita bahwa Allah kita itu berdaulat. 我们不断的提醒自己，上帝是永远掌权的。 Allah kita adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu dan dalam keadaan apapun. 上帝在任何的情况之下统管万有， Dalam keadaan kelaparan atau panen, 在饥荒还是丰收， mau kasih anak atau tidak, 给孩子还是不给孩子， Tuhan tetap berdaulat. 上帝掌管一切。 Saudara, keadaan Naomi saat itu tidak enak memang. 拿俄米当时的情况是很悲惨， Dulu ada keluarga, tidak ada makanan. 以前他有家庭，但是没有食物， Tapi di kampung sendiri. 但是在自己的家乡， Pergi ke negeri orang, 搬到外地， ada makanan, 有食物， masih ada keluarga, 也有家庭， tapi tidak ada keturunan lanjutan. 但是没有后裔。 Nah, pada saat itu keadaan terpuruk betul-betul. Di negeri orang tidak ada keturunan. 当时呢，他真正的很悲惨，因为在外地没有后裔， Tapi Allah tetap berdaulat. 但是神仍然掌权， Dalam segala sesuatu itu, 在所有发生的一切， Allah tetap bekerja. 上帝显明了作为。 Mungkin terlihat Allah itu seperti sedang menyiksa kita, menekan kita. Tetapi dia tidak pernah bertindak kecuali untuk menyelamatkan kita. 看起来上帝正在折磨我们，但是他所做的一切是为了拯救我们。 Saudara, Naomi kembali ke tanah yang dulu kelaparan tanpa keturunan. Namun Tuhan sediakan makanan dan bahkan keturunan. 拿俄米回到以前发生饥荒的地方，也没有后裔，但是神预备了后裔和食物， Bukan hanya sembarang keturunan. 不只是一般的后裔。 Bahkan Tuhan pakai Rut menjadi nenek moyang dari Yesus Tuhan kita. 上帝使用了路德成为耶稣的祖先， Tuhan pakai Rut menjadi alatnya dalam sejarah keselamatan. 上帝使用了路德在救赎的历史的工具。 Saudara, Chuck Swindoll berkata, dalam langkah yang terlihat biasa dalam Rut pasal 1, Tuhan secara diam membangun Rut 4, bahkan Matius 1. 路德记1章呢看起来很平凡，但是神悄悄地建造了路德记4章，甚至马太福音1章。 Tidak ada kata-kata di Rut 1, di Rut 4, tidak ada kata-kata. 在路德记1章和4章没有什么， Tetapi Allah merancangkan Yesus Kristus 但是上帝安排了耶稣基督 untuk datang ke dunia. 来到这个世上。 Saudara, kalau kita baca di Matius 1 ayat 5 sampai 6, 我们看马太福音1章5到6节， di sini dikatakan Salmon punya anak, Boas dari Rahab, perempuan kafir. Lalu Boas punya anak, Obed dari Rut. Obed mempunyai anak, Isai, dan Isai mempunyai anak, Raja Daud. 撒门中拉合氏生伯阿斯，伯阿斯中路德氏生厄贝德，厄贝德生耶西，耶西生大卫王。 Dan saudara, bukan Raja Daud bukanlah akhir, bukan. 大卫王不是结局的， Tapi kita tahu bahwa keturunan Daud adalah sang Raja Agung kita, Yesus Kristus. 我们知道大卫王的后裔就是我们的耶稣基督， Yang menyelesaikan segala masalah kita. 解决了我们一些的问题， Yang menang atas segala sesuatu. 他打胜仗， Dan mari dengan iman dan komitmen kita tetap percaya 以我们的信心和心智仍然相 bahwa 信 Allah 上帝， berdaulat. 上帝仍然是掌权的。 Saudara-saudara, apapun keadaan kita saat ini, 我们无论面对任何情况， mungkin berat, mungkin pahit, 可能严重，可能也苦味， atau bahkan kita mungkin merasa bahwa tangan Tuhan sedang teracung, terangkat kepada kita. 还是我们以为神正在攻击我们， Tapi mari hari ini kita kembali dengar Injil bahwa Allah itu berdaulat. 但是借着福音，我们归向神，神永远掌权 Dia 的， maha kuasa dan dia mengasihi kita. 他是全能者，爱我们的神。 Saudara, Rut mengikuti Naomi bukan karena masa depan bersama Naomi itu jelas, tetapi karena ia tahu bahwa Allah saja itu sudah cukup. 路德跟随拿俄米，不是因为拿俄米的前途很好，但是他知道拥有上帝就足够了。 Saudara, mungkin kita merasa tidak layak atau tidak mampu. 可能我们会觉得不配，还是无能为力， Atau bahkan kita merasa, kita ini hanya orang luar. 还是我们认为只是个外人， Ada sindrom inferior di sana ya, kita merasa kita tidak layak. 我们觉得不配。 Ingat bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja. 记得上帝会使用任何人。 Saya tutup dengan kutipan Tim Keller. 我引用了 Tim Keller 为结束这个讲道。 Rut menunjukkan bahwa iman sejati itu bukan sekadar soal perasaan, tetapi
komitmen secara covenantal, secara ikatan itu yang mampu bertahan dalam kehilangan. Iman sejati itu dibuktikan bukan dengan kata-kata kita ketika kita berjalan, tetapi dengan bagaimana langkah kita, kemana arah kita berjalan. Sehingga orang lain bisa melihat hidup kita. 路德告诉了我们，真正的信心不仅是一种感受，但是在市区中仍然持守神的应许。真正的信心呢，不是用言语来证明，反而靠着他们能看见的脚步来证明。 Saudara, mari tinggalkan jejak iman yang baik bagi orang di sekitar kita. 我们要留下信心给周围的人， Hiduplah senantiasa terarah kepada Tuhan. 活出永远专注于神。 Jika kita saat ini meninggalkan Dia, maka kembalilah. 如果现在我们离开了上帝，那我们就应该跪向神。 Jika kita lihat ada orang lain yang sedang menyimpang, bawa mereka juga kembali kepada Tuhan dengan kasih. 如果我们看见别人偏离正路，我们要带他跪向神。 Dan ingatlah selalu seberat apapun keadaan kita, kehidupan kita, kita punya Allah yang berdaulat penuh. 记得我们所面对的问题，无论怎么样重担，但是我们拥有掌权的上帝。 Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Ya Bapa, kami bersyukur ketika kami boleh datang kepadamu. 天父，感谢你，当我们可以到你面前的时候， Meskipun seringkali kami pergi menjauh darimu, 虽然我们时常远离了上帝， tetapi Engkau tetap panggil kami kembali. 但是你仍然呼召我们回去， Bahkan Kau mengutus putramu untuk jemput kami kembali. 甚至你差遣了你的独生子接我们回来。 Dan biarlah ya Tuhan ketika Engkau sudah nyata jemput kami, kami rindu untuk membawa orang lain pulang bersama-sama kepadamu. 当你显明作为接我们回来，让我们也能够带别人跪向神。 Tuhan, pakai hidup kami. 神使用我们的生命， Dan ketika kami melihat kehidupan kami mungkin terasa berat. 当我们看到我们的生命有重担， Tapi kami mohon Allah Roh Kudus dengan kuasa boleh mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat. 求圣灵提醒我们，你是永远掌权的神， Yang memegang kendali atas segala sesuatu. 掌管了一切。 Dan hanya kepadamulah kami percaya. 唯独你，我们全然相信。 Pakai hidup kami ya Tuhan. 使用我们的生命， Berkati setiap jemaatmu di tempat ini. 祝福每一个弟兄姐妹， Anugerahkan iman. 你的信心临到他们身上， Mampukan kami untuk boleh menjadi saksimu. 让我们有能力成为你的见证人。 Seberat apapun kehidupan kami. 无论我们的生命有多重担， Karena seberat apapun kehidupan kami, lebih besar kuasa dan kasih-Mu. 无论我们面对重担，但是你的慈爱超过了这一切。 Terima kasih ya Tuhan. 主啊，感谢你， Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati.